Puan Nur Suraya Muhammad yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Hospital Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Selamat pagi Puan Suraya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Puan Suraya, kita nak bercerita tentang aspek psikologi kepada kanak-kanak. Kita sedia maklum dalam tumbesaran dan juga pertumbuhan pembesaran kanak-kanak itu, aspek psikologi juga masih lagi berkembang berbanding dengan golongan dewasa dalam aspek kesihatan. Maka dalam perihal ini, apabila dugaan dan juga cabaran pandemik COVID-19 ini, bagaimana ia boleh memberi kesan kepada pembentukan asas psikologi khususnya kepada golongan kanak-kanak yang sedang berkembang dan juga membesar ini, Puan? Okey, terima kasih Ismail. Okey, baik. Bila kita lihat dengan keadaan pandemik ketika ini dan tanpa kita sedar kita berada dalam pandemik yang ketiga saya kira. Alright. Dan sebenarnya pandemik COVID-19 ini mempengaruhi isu kesihatan mental dan juga yang melibatkan pelbagai aspek kehidupan dan pelbagai peringkat kehidupan. Peringkat kehidupan ini masuklah kanak-kanak. Alright. Jika kita perbahankan yang berlaku pada kanak-kanak ini, Ismail dan Zaliha, kita dapati bahawa ada dua aspek penting yang perlu kita lihat. Satu aspek sosial dan juga aspek tingkah laku. Itu behavior. Okay, tentang social, interpersonal ataupun in psychology we call it EQ, right? Emotional intelligence. Apa emotional intelligence ni? Emotional intelligence ni ialah yang berkaitan dengan self awareness, kesedaran diri, dan juga self regulation, empathy dan juga aspek interaksi sosial. Sebab sekarang kalau kita dapat lihat, mereka sudah tidak ke sekolah. Mereka sudah tidak lagi berada di playground tempat bermain. Itu merupakan satu platform untuk mereka menambah baik dan menjana IQ mereka dan juga IQ pada masa yang sama. Sebelum kurangnya tiadanya perkara seperti ini, ia sedikit banyak membantu pertumbuhan kanak-kanak. Dalam teori psikologi, dalam Piaget punya teori John Piaget, kita dapati kanak-kanak ini sebenarnya berada dalam fasa yang pelbagai. Saya bagi contoh paling mudah. Pada usia 0 hingga 6 tahun, sebanyak 90% pembentukan otak berlaku waktu berkenaan. Jadi waktu-waktu berkenaan terutama dengan pandemik sekarang memang sangat mencabar kepada anak. Alright. Daripada umur 4 hingga 12 tahun itu ialah perkembangan dari aspek social interaksi. Okey, interaksi sosial. Kita lihat je Azaliha dan Ismail, kanak-kanak pada umurnya mereka suka bermain. Mereka sangat periang, mereka mencuba sesuatu yang baru, iaitu berada di environment di sekeliling. Sekarang sekeliling mereka adalah dalam rumah. Semuanya di rumah. Okey, belajar online, playground mereka di rumah. Terus sekarang rumah dah menjadi institusi sebenarnya. Alright, ada tempat bekerja ibu bapa, sekolah anak-anak, tempat bermain dan kita kira juga rumah tu juga sebagai satu tempat makan juga, restoran. Bila anak-anak ni dia pergi pulang masuk ke mana? Ke dapur sebagai contoh. Jadi perkembangan itu tersekat. Perkembangan itu tersekat, okay, we call it a cabin fever. Cabin fever adalah demam kabin di mana bila kanak-kanak terperangkap dalam satu situasi, dalam satu keadaan, space yang dalam masa yang agak lama. Jadi ia mengurangkan daya cara dia berfikir, kognitif, cara dia beremosi, dan juga cara dia bertingkah laku, segi behavior dia. Alright, jadi saya dapat lihat bahawa pandemik ini sedikit sebanyak menjejaskan aspek-aspek berkenaan dalam perkembangan kanak-kanak sebenarnya. Puan Nur Suraya, ada juga yang di kalangan penjaga ibu bapa yang kadang-kadang hampir habis idea untuk memikirkan bagaimana untuk mengisi masa kanak-kanak ini. Tak kisah sama ada yang berada ataupun yang tidak. Agak sukar sebenarnya kerana naluri mereka yang sangat inkuisitif, yang ingin keluar rumah, tapi akibat keselamatan mereka tidak dibawa keluar, nak bawa ke supermarket pun tidak boleh sekarang ini, sehingga habis idea. Bagaimana untuk dibantu lagi dari segi sokongan emosi supaya kanak-kanak ini tidak rasa kehilangan ataupun ketinggalan dengan berada di dalam sesuatu kawasan yang terkawal? Okey. So di sini peranan bila kita cabin fever sedang berada terperangkap di rumah. Terperangkap di rumah siapa dalam rumah yang dewasa adalah ibu bapa. Jadi peranan ibu bapa dalam ini sangat penting. Okey, baik, kita tak anak-anak ni pada dalam defense survival zone. Defense survival zone ni sebenarnya ya Zaliha, dalam satu situasi di mana kanak-kanak pada dalam satu ketidakpastian. Bagi dewasa sahaja, kanak-kanak juga. Bila saya cakap ketidakpastian ni, maksudnya
perasaan anak-anak itu untuk bertanyakan sebenarnya apa yang berlaku. Okey, bila nak pergi sekolah semula? Bila lagi boleh bermain dengan kawan-kawan di luar sekolah? Di luar rumah, bila lagi boleh keluar bersama ibu bapa untuk having fun outside, makan bersama-sama di luar. Jadi aktiviti di luar tu terbantu di situ. Jadi penting di sini peranan ibu bapa dulu. Kenapa saya cakap ibu bapa? Kerana ibu bapa merupakan penjaga satu, selain juga mereka adalah asas dalam sebuah keluarga. Bila saya kata asas keluarga, kekuatan foundation satu keluarga itu adalah ibu bapa. Yang penting saya nampak di sini ya, Zaliha dan Ismail, berperi pentingnya ibu bapa satu untuk faham situasi sebenar. Bila you memahami situasi sebenar, you akan cuba juga untuk faham kepada anak-anak. Walaupun kita rasa anak-anak kita ini they are still young to understand COVID-19, perlu beritahu anak-anak apa itu COVID-19 dengan cara yang mudah untuk dipahami. Okey, cara mudah dipahami untuk dia lebih jelas COVID itu kenapa ianya berlaku. Ianya berlaku di mana? Sebab-sebab berlakunya. Dan bila cakap nak keluar, ada sebab-sebab. Kita bukan nak menakutkan, menambahkan lagi kerisauan dia. Tapi untuk dia lebih cakna, ambil tahu, okey sebenarnya begini. Right? Situasi sebenar. Apabila ibu bapa memahami situasi, terusnya dia perlu memahami perkembangan kanak-kanak. Okey, saya kata tadi, perkembangan kanak-kanak dia berbeza daripada usia 0 hingga 6 tahun itu lain. Okey, mana perkembangan lebih kepada sensory dan preconditioning, di mana keluar dari segi aspek psikososial, dari segi psikomotor, daripada play, bermain, bersosial untuk mendapatkan idea. Kerana di usia ini mereka masih lagi belum jelas untuk how to say make sense of the reality. Jadi kita bapa kena bantu. Bila you faham perkembangan kanak-kanak, ia membantu you untuk memahami lebih apa keperluan mereka. Okey. Pada usia 7 tahun hingga 12 tahun, kita lihat pada it's all about academic. You have to attend school, you kena pergi sekolah, you have to excel in your exam. Kena dapat usaha cemerlang. Walau bagaimanapun, pada usia 7 hingga 12 tahun ni sebenarnya ia juga masih lagi dalam fasa untuk dia bermain. Bila bermain bukan maksud saya asyik tak belajar langsung, tidak ya. Itu masuk interaksi sosial. Interaksi sosial ini menentukan bagaimana ia bertingkah laku. Bila tak ada interaksi yang baik. So sekarang ni tak ada interaksi yang baik, ibu bapa memainkan peranan sebagai sahabat, sebagai rakan sebaik kepada anak-anak. Okey. Saya tak nafikan Zaliha Ismail peranan ibu bapa sekarang sangat besar. Jadi you adalah seorang guru di rumah, seorang pekerja juga, ya, seorang ibu dan seorang bapa, dan menjadi sahabat dan rakan sepermainan kanak-kanak juga pada masa yang sama. Mencabar walau bagaimanapun, bila you memahami situasi, you memahami perkembangan dan keperluan anak-anak, ia memudahkan lagi untuk you membantu dan melihat kreativiti dalam keperluan anak-anak sebenarnya. Okey. Puan, kalau kita melihat kepada perkembangan mental dan juga perkembangan fizikal kanak-kanak sebelum ini, kita sedia maklum asas pertumbuhan itu kanak-kanak ini adalah bergantung kepada perkembangan berdasarkan kepada bagaimana mereka menggunakan deria bau, rasa, hidu dan juga lihat untuk berkembang dan juga mengenal dunia sekeliling. Namun apabila pandemik ini melanda, satu-satunya jalan untuk kanak-kanak ini mengenal dunia luar adalah melalui tablet ataupun melalui gadget. Jadi apakah perihal peralihan kanak-kanak untuk mengenal dunia melalui gadget ataupun platform gadget itu adalah sama dengan perihal kanak-kanak mengenal dunia melalui perkembangan dan juga pendedahan secara fizikal, Puan? Okey, terima kasih Ismail. Alright, soalan yang menarik sebenarnya. Sebab sekarang ni semua gadget, sebab dia memandangkan kita interaksi sosial dah kurang di luar. Jadi gadget merupakan satu platform yang sangat besar untuk kanak-kanak. Walau bagaimanapun kita tidak boleh menidakkan physical play, interaksi sosial lain. Alright, sebab screen time dan juga physical play itu sangat berbeza. Ia berbeza. Bila you berinteraksi secara face to face, you ada human touch, it can be a bit different. Bila you nak bandingkan juga dengan screen time. Jadi saya kira peranan ibu bapa di sini adalah penting untuk meletakkan penjadualan yang baik. Menurut American Association Pediatric, yang rule yang sebenarnya dipakai oleh psikologi seluruh dunia pun, pertama adalah kita lihat pada waktu perkembangan kanak-kanak ni, umur kanak-kanak. Sebelum saya cerita detail, saya kisah sikit apa itu kanak-kanak sebenarnya. Kanak-kanak ni didefinisi oleh Akta Kanak-kanak 2001, mereka adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi mereka ini satu memerlukan tidur sebanyak 12 jam. Kena cukup. Kalau tak cukup tidur, akan nampak pelbagai perubahan dalam diri mereka. Sebab emosi itu pun tingkah laku. Okay, satu. Dan yang kedua, mereka memerlukan physical play sekurang-kurangnya 2 jam sehari.
Okey. Okey, sekiranya gadget, kalau kita bagi gadget kena 2 jam. Sekiranya gadget tu 2 jam juga kena balance dengan physical play berkenaan. 2 jam gadget, 2 jam juga play. Kena imbang. Kalau you kata susahlah nak tarik. It's okay. You kena disiplinkan dengan cara you mengimbangkan, balance up antara screen dan juga physical play. Itu penting. Perkembangan kanak-kanak setakat ini, di luar, sekarang kanak-kanak berada di luar kotak mereka dengan keadaan teknologi sekarang dan pandemik yang sangat memberi tekanan yang sangat mendalam kepada kanak-kanak ini. Jadi peranan ibu bapa again di sini. Saya juga nak tekankan juga peranan guru-guru sekolah. Okey, sebab kita dapat lihat juga kadang-kadang kanak-kanak ni dia akan cepat bosan bila dia belajar. Dan saya kira sekarang guru-guru pun dah semakin kreatif dalam mendidik anak-anak di dalam online setting. Okey, bila dan perlu juga ibu bapa untuk berbincang dengan guru. Okey, apa cara yang terbaik untuk kita bantu anak-anak. So sama-sama di sini. Tak boleh mengharapkan ibu bapa sahaja ataupun guru sahaja. Peranan kedua-dua pihak adalah sangat penting dalam hal perkembangan anak-anak dalam pandemik COVID-19. Sebab kita lihat kesihatan kanak-kanak sangat terganggu. Yang kita lihat daripada tinjauan kebangsaan dan mobiliti tahun 2019, kita lihat dari SMAS banyak 1.5 juta kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Itu sebelum pandemik. Sebelum pandemik tahu Dahlia sebenarnya. Tapi apatah lagi bila keadaan sekarang. Kita perlu ada kritik berkenaan. Tapi saya yakin dengan keadaan tekanan yang kita hadapi sekarang, pelbagai isu-isu sosial yang kita nampak, isu kesihatan mental ini bertambah. Ini akan terus bertambah. Puan Suraya, bagaimana pula dengan pembahagian tugas sama rata dalam isi rumah itu? Suami dan isteri perlu secara jujur, kalau ada kedua-dua unit lah, berbicara secara jujur, pembahagian tugas yang secara adil supaya tidak timbul barangkali kemarahan secara mendalam atau resentment yang orang panggil. Tapi sebelum itu kita ingin juga umumkan nombor telefon talian kita untuk anda juga berkongsi pandangan dengan kami, 03-2201-3395. Sekali lagi kita berikan 03-2201-3395. Kita telah ada pemanggil? Kita belum lagi ada. Okey, baik, kita tunggukan panggil seterusnya. Dari segi duduk dan berbincang secara jujur ini, Puan Suraya, bagaimana pula unit ibu bapa itu ataupun penjaga support system ini boleh sama-sama mengambil share masing-masing supaya peranan memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan kanak-kanak itu dikongsi bersama? Soalannya menarik ni sebenarnya. Kadang-kadang ibu bapa pun gaduh sebab benda yang sama. Okey. So, you kena buat, I kena buat. Jadi kita menolak tugasan tersebut. Sebab tu saya selalu cakap kepada telefon patient juga yang berkaitan isu ini. Sebenarnya kita tukarkan resentment tu kepada responsibility. Okey. Bila tentang tanggungjawab, so kebersamaan itu ada. Okay, tapi sekiranya lah kita punya you seorang, you are the main breadwinner in the house, seorang saja dalam satu rumah, single parent. Okay, sebenarnya pembahagian dari aspek masa dan juga penjagaan itu sangat penting. Okay, dan kalau sekiranya ibu bapa tu perlu sit in tu saja bukan saja bersama ibu ataupun bapa bersama dengan anak-anak. Lepas you dah berbincang dengan suami isteri, you boleh bincang juga dengan anak-anak. Duduk. You buat penjadualan tu kan sebenarnya. You make it flexible. Okay? Bukan sebenarnya bila you belajar dan you belajar, tanpa you lihat keperluan dia untuk dia bermain, untuk dia berinteraksi, untuk dia bertingkah laku. Selitkan elemen-elemen berkenaan dalam perjalanan tersebut, di mana you make it more flexible. Bila kita sedang flexible, kadang-kadang lebih suka. Kadang-kadang kita lebih suka satu yang fun. Nak belajar pun nak kena fun ke, nak makan pun nak kena lengkap yang cantik. Presentation pun kena menarik, sebagai contoh. Dari segi pemakaian dia, cara dia berinteraksi. Kalau kita tengok kanak-kanak semudah itu. Kalau kita nampak simple tapi berimpak yang besar kepada kanak dengan cara dia melihat. Jadi ibu bapa perlu berada di kasut kanak-kanak. Kalau kita nampak sekarang ni, anak-anak perlu berada di kasut ibu bapa. Saya ketua rumah, you kena ikut saya. Contohnya macam tu. Saya ibu, saya bapa. Okey, mama ibu saja, bapa ketua rumah kena ikut. Sebenarnya perlu imbangkan. Okey, tak sepenuhnya mengikut dan tak sepenuhnya menurut. Right? Jadi penting sebab saya cakap tadi, perkembangan you faham perkembangan kanak-kanak, you akan lebih jelas. Contoh mudah, kadang-kadang umur 12 tahun 18, iaitu peer pressure pace.
fasa peer pressure lah, kita rasa anak ni tekanan rakan sebaya. Sebab itu dalam teori psikologi umur-umur seperti ini ibu bapa perlu menjadi rakan. Okey, bukan menjadi seorang yang autokratik. You memerintah, tidak authoritarian. You melihat, you mendengar dan you cuba faham. Kalau ianya di luar normaliti kehidupan remaja tersebut, sit in and discuss. Penting untuk bentuk kenal pasti emosi anak-anak sebenarnya. Hanya saya nak tahu anak saya tu stres. Kenapa saya nak tahu dia jauh daripada saya? You ask yourself first, macam mana you dapat hubungan you dengan anak? Tapi you berkawan. When is the last time you ada komunikasi secara heart to heart dengan anak-anak? Mungkin setengah ibu bapa dia menggunakan waktu malam untuk ada sesi bersama anak-anak sebelum tidur. Apa yang dia belajar hari ini, apa yang dia dah belajar daripada segi akademik dan apa yang you nampak dalam kehidupan you sekarang untuk hari ini. Hari ini saya stress sikit, saya beri contoh stress sikit ingin kerja, so apa yang you boleh plan for the next day. Sebelum you nampak fasa tersebut, dia lebih faham perkembangan dia, apa yang dia mahu. Umur kanak-kanak ni, dia masih belum lagi boleh rationalize tahu dari hal yang semakin apa emosi dia. Jadi, ibu bapa perlu kenal pasti. Name and theme, we call it. You namakan emosi. Saya bagi contoh, Amal nampak sedih hari ini, nampak sedih muram, ada benda-benda yang berlaku. Kita yang name ke emosi tu, suram, sedih, resah. Dan dia akan pilih. Kalau dia kata otak sajalah cuma penat sikit. Penat. Mungkin boleh bincang dengan mama apa yang buat dia penat. Cuma bincang dengan ayah, penat sebagai apa sebenarnya. You dig in slowly supaya dia rasa dia difahami. Sebab itu kanak-kanak ni, bila dia tak rasa ada interaksi sosial yang baik, kita mencari rakan di luar. Rakan di luar ni kita terpelbagai, orang kata apa tu sih? Pelbagai background, kita tak tahu pun sebenarnya. Kita nak melihat kita sebagai satu tempat untuk mereka percaya. Sebab itu komunikasi penting. Ada komunikasi yang baik, attachment akan jadi lebih baik. Hubungannya dengan ibu bapa dan keluarga. Ada hubungan yang baik akan disebabkan trust, kepercayaan. Dan trust yang baik, insya-Allah trust ni perkembangan anak dia sampai dari dewasa, dia mesti melihat ibu bapa dia sebagai satu aspek tempat untuk dia bergantung dan meminta nasihat dan bantuan. Kita tak nak bila umur 25 tahun ni dekat dia dah bekerja, dia dah buat usaha sendiri. Memang itu sebenarnya. Walau bagaimanapun, kita nak anak-anak melihat kita mesti sebagai satu ruang, sebagai platform untuk dia meluahkan. Dia dipercaya kekuatan dia untuk dia meneruskan kehidupan dia walaupun dia dah berkahwin, walaupun dia dah berkeluarga. Kekuatan tu sebenarnya tak compass. Puan, sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang perkembangan asas kepada kekuatan psikologi dan kekuatan emosi tersebut, apakah impak psikologi bukan sahaja pandemik COVID-19 tetapi juga apa jua cubaan dan juga cabaran yang melanda banyak bergantung kepada jantina kanak-kanak itu dan juga cara menangani juga bergantung kepada jantina. Mungkin kanak-kanak perempuan dan juga kanak-kanak lelaki berbeza cara menangani dan juga impak psikologinya, Puan. Betul. Dan kita lihat sebenarnya pada kajian pun yang dibuat oleh School of Psychology Harvard 2019, di mana mereka melihat satu comparison perbezaan antara kanak-kanak perempuan dan juga lelaki dari aspek tekanan. Dan ada dua hala hasil pada kajian ini bagaimana berlakunya masalah sosial di kalangan remaja ini lebih tinggi di kalangan kanak-kanak perempuan. Kenapa? Punca berlakunya ketidakpuasan berada dalam situasi kekeluargaan. Jadi dia mencari elemen luar. Kita tidak mengatakan kanak-kanak perempuan ini lebih cenderung kepada masalah-masalah remaja atau delinquency, tidak. Kalau bagaimana kita lihat wanita sendiri sebagai perempuan, sebagai wanita, sebagai kanak-kanak, kita adalah satu simbol yang telah objek manusia lah yang dicipta oleh Tuhan sebagai seorang yang sangat sensitif, sangat beremosi. Penting sebenarnya untuk beremosi yang sensitif ni untuk kita melihat dunia itu lebih baik, untuk kita lebih melihat keadaan sekeliling itu sama ada ia bagus ataupun tidak. Walau bagaimanapun di tahap kanak-kanak ini mereka ingin mencuba. Mereka ingin mencuba, mereka kurang lagi untuk melihat bagaimana benda itu berkeperluan. Perlu atau tidak, betul atau masalah. Mereka kognitifnya belum terbentuk dengan baik. Dan ia belum terbentuk dengan baik, sebenarnya dalam lihat ia memberi ruang kepada elemen luar untuk get in. Seperti ruang seperti gadget.
Okey, kalau dia tak ada kawan, dia akan berjaya pada gadget. Sebab sekarang banyak platform media yang ataupun apps yang sebenarnya kurang sihat. Sebenarnya, nak sebut agak sensitif sebenarnya, tapi saya bercakap lah, semua orang tahu app-app yang tertentu yang sebenarnya tidak memberi efek yang baik. Yep. Kecuali yang digunakan kan untuk cara yang sesuai. Saya bagi contoh ya, TikTok. Okey, some remaja, setengah remaja mereka menggunakan TikTok itu untuk berkongsi sesuatu perkara yang memberi impak positif. Okey, kalau you start apa you buat, contoh A, B, C dan D. Okey, itu antara contoh yang baik. Tetapi kadang-kadang mereka menggunakan platform ini untuk meluahkan perasaan, untuk mendapatkan sedikit perhatian. Okay, perhatian itu sepatutnya datang daripada keluarga, ibu bapa, penjaga. Okay, sebab saya suka letakkan care seeking daripada attention seeking. Kadang-kadang mungkin dia tak dapatkan attention daripada kita, dia nak dapatkan perhatian dan penjagaan. Attention seeking sangatlah kau ni, attention seeker macam tu. Sebab dia anak, dia tukar attention itu kepada care. Care seeking ni sangat penting kepada kanak-kanak. Dia adalah simptom, adalah signal yang kanak-kanak tu memerlukan kita untuk menariknya ke dalam yang betul. Jadi dalam masa kanak-kanak, ia 18 tahun, masih lagi boleh dibentuk dari aspek kognitif dia, cara dia berfikir, cara dia melihat satu perkara, cara dia observe. Dan kerana ia menentukan bagaimana dia bertindak. Itu penting IQ yang cakap tadi itu sebenarnya. Puan Nusraya sebut tentang attention, dari segi perhatian, penjagaan. Bagaimana pula dengan kanak-kanak ataupun remaja yang memerlukan yang OKU, yang memerlukan special attention, perhatian khas? Bagaimana sebenarnya cabaran ini boleh dilalui dan apa antara cara-cara kreatif yang barangkali boleh dilakukan oleh unit keluarga itu untuk memastikan mereka juga tidak tersisih dari aktiviti dan juga persekitaran mental yang sihat? Okey, sekiranya mereka yang berkeperluan istimewa, berkeperluan khas ini sangat penting adalah dari segi support sistem, sistem sokongan yang baik. Satu, sistem sokongan ini bukan saja daripada di sekolah, tetapi juga melibatkan rakan-rakan yang lain yang mempunyai situasi yang sama. Okey, saya kira sekarang ramai ada beberapa grup even di Facebook, WhatsApp group dan sebagainya untuk ibu bapa ni reach out. Kalau anak ni berlaku bagaimana? Sebab itu penting untuk ibu bapa mendapatkan ilmu yang secukupnya. Okay, menambah ilmu dan menambah interaksi sosial dengan orang lain. Bagaimana mereka melihat. Dan penting juga untuk bertanya kepada guru sekolah yang berkaitan dengan keperluan istimewa dia. So, interaksi saya nampak di sini, knowledge adalah sangat penting. When you have that knowledge, you ada pemahaman tersebut. Okey, nak ada pemahaman yang baik, you akan mendapatkan lebih banyak ruang dan peluang dan juga kreativiti untuk membantu anak istimewa ini. Keperluan istimewa ini adalah sangat berbeza dan ianya sangat mencabar terutamanya mereka yang berada dalam satu tempat yang sama, satu situasi yang sama dan dia tak boleh nak keluar. So dia melepaskan tekanan dia, tantrum dia, marah itu kepada ibu bapa. Okey, bila dia marah kepada ibu bapa, maksud di sini dia marah tu bukan marah segi aspek emosi dan verbal sahaja, dia melibatkan fizikal. Okey, jadi bila saya kata kenapa itu macam mana apa kita perlu buat? Okey, support system sangat penting. Cari rakan ataupun profesional yang boleh membantu kita. Sekarang saya lihat banyak platform yang saya kira boleh membantu untuk you membantu juga anak-anak. Sebab you faham situasi, you tahu apa keperluan dia, perkembangan dia di situ dan you akan melihat lebih lagi bagaimana you boleh membantu dia. Okey, saya beri contoh paling mudah dari Ismail bernama anak-anak autism. Saya beri contoh ada kes-kes yang saya terima lah sebenarnya terlalu lama, mereka yang low functioning lah, terlalu lama dia ada tendensi untuk mencederakan keluarga. Because cabin fever ni sebenarnya kesan dia sangat besar bukan saja kepada kanak-kanak yang normal, tapi juga mereka yang berkeperluan khas. Kenapa berbeza? Sebab bila you bayangkan you tidak berada dalam environment, sebab kanak-kanak kehidupan manusia ni ada dua aspek penting dalam Ismail, which is nature and nurture. Iaitu genetik, biologi kita dan juga persekitaran. Okey, mereka yang berkeperluan khas ini memerlukan aspek persekitaran yang lebih tinggi, yang lebih kuat daripada kanak-kanak yang lain. Kerana mereka memerlukan, sebenarnya yang cakap tadi, human touch. Mereka memerlukan rasa deri untuk mendengar, untuk melihat, untuk menyentuh dan untuk membau. We call it grounding technique anak-anak istimewa ini.
Kita bukan teknik itu sebenarnya, walau bagaimanapun. Kita melihat juga apabila kita sudah lakukan, kita juga perlu lakukan kepada anak-anak. Kita melihat aspek nature and nurture itu, biologi atau genetiknya, dan juga bagaimana ia boleh diimbangkan dengan persekitaran. Support system sangat penting sebenarnya, boleh melibatkan kanak-kanak yang berkeperluan khas di sehari-hari sebenarnya. Okey, dan dalam kita bercerita tentang pandemik COVID-19, sudah pasti ada juga keluarga yang mengalami masalah krisis ekonomi, masalah pendapatan keluarga dan sebagainya, yang bukan saja memberi kesan kepada ibu bapa tetapi juga memberi kesan kepada anak-anak. Dalam perihal ini, emosi ibu bapa itu adalah yang mungkin paling perlu kuat asasnya untuk bukan saja menghadapi masalah pandemik, masalah ekonomi dan juga mungkin terpaksa menjaga anak dan sebagainya. Bagaimana pula untuk dalam perihal krisis ekonomi, masalah pendapatan yang berkurang dan sebagainya, isu mental dan juga kesihatan psikologi anak-anak juga perlu turut dijaga, kerana anak-anak ini adalah mungkin manusia yang berkembang dan juga belajar melalui persekitaran dan juga apa yang dilalui oleh ibu bapanya. Dalam perihal ini, bagaimana emosi ibu bapa juga kalau tidak dikawal boleh memberi impak kepada emosi anak-anak secara zahirnya. Puan. Okey, betul. Menarik soalan tu. Dan sebenarnya kewangan itu menjadi satu aspek yang besar, impak yang sangat besar. Saya kira semua lapisan masyarakat, dalam hal yang Ismail, adalah penting untuk kita menerangkan kepada anak-anak, memahamkan kepada anak-anak cara yang terbaik apa yang kita sebagai ibu bapa lalui di aspek kewangan. Sebab setengah ibu bapa dia takut untuk membincangkan tentang hal berkaitan kewangan, anak-anak tak perlu tahu. Bagi saya, secara halusnya, secara lembutnya lah anak-anak perlu tahu. Sebab apa? Saya bagi contoh, sebab anak-anak dia ada keperluan. Dia akan samakan situasi yang sebelum COVID dan juga selepas pandemik dan semasa pandemik ini. Jadi, sebenarnya dia minta sesuatu yang kita tak mampu nak beri. Kita boleh menipu. Kita tak boleh memaksa diri kita untuk mencari di mana duit. Kita nak ada tekanan daripada diri kita. Kadang-kadang, bila kita tak memaham kepada anak-anak, tak menerangkan kepada anak-anak, bila anak meminta sesuatu kepada kita yang kita tak mampu nak memenuhi, kita akan jadi marah. Bila kita marah, kita marah, kita tertekan, kita melepaskan kepada siapa? Kepada orang yang meminta, sebab usia anak kita. Okey, jadi slowly kita baca dalam keadaan pandemik sekarang. Okey, ayah dah bekerja, waktu bekerja pun dah berkurang, bila waktu bekerja berkurang, pendapatannya juga berkurang. Jadi rasanya kita ada semua kewangan, tapi ada beberapa perkara yang mungkin ibu ayah kena kurangkan. Okey, kena kurangkan. Kadang terpaksa dan kena tu perlu tu berbeza je dengan Ismail. Kadang-kadang dalam terpaksa tu ia satu penegasan yang macam you cannot, you dah block dia. Okey, so kita perlu berjimat cermat. Satu, boleh beli tetapi sekiranya nampak betul-betul keperluan. Sebab sekarang ni dengan keadaan pandemik ini, dengan tidak ketentuan ini, anak-anak perlu tahu. Bila ketidaktentuan, kadang kita memaksa anak-anak ni untuk faham ketidaktentuan ni. Kalau kita tak faham mereka, macam mana mereka nak faham? Perlu beritahu anak-anak. Bila kita faham, selalu anak-anak saya tahu, okey, sekarang kita minta dia bercakap sama kita. Okey, apa yang contohnya Aminah faham tentang apa yang ibu cerita tadi. Okey, kita minta dia recap. Okey, kita nampak pemahaman dia, so kita akan tambah sikit kenapa, kita justify. Okey, justifikasi kita kenapa kita tak boleh beli. Okey, kita dalam awal, so tak pernah dia dulu minta, dia akan faham, cuba faham. Jadi kalau kita cakap tak boleh lama anak akan memberontak. Okey, jiwa dia akan rasa macam kenapa semua tak boleh, kenapa dulu boleh. Dia tak faham apa yang berlaku sebenarnya. Yang orang yang perlu memahamkan dia adalah ibu bapa. Dia melihat dewasa di sekeliling dia. Dewasa lah, kalau kita tak ada bapa, orang yang dewasa ataupun penjaga dia perlu fahamkan dengan cara yang lembut. Sebab komunikasi dengan anak berbeza dengan komunikasi orang dewasa. Especially daripada aspek dia memahamkan, menjelaskan kepada anak-anak. Right? But at this very age, mereka masih belum boleh rationalize. Nak rationalize atau make sense of the situation, itu masih lagi dalam fasa percubaan. Proses itu masih berada di situ. Okey, dengan cara yang terbaik lah. Okay. Cara yang lembut. Baik. Ya. Baik, terima kasih Puan Nur Suraya untuk satu penjelasan yang konklusif. Itu dia Puan Nur Suraya Muhammad, Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tuanku Jaafar Seremban Negeri Sembilan. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami pada pagi ini.